bermula dengan latihan kendiri 2.6. Ada tak soalan yang kamu rasa saya patut bincangkan ataupun kalau okey bagi tahu juga. Alright, soalan nombor 1. Ada masalah tak? Yang ni okey? Okey. Yang ni okey. Sebelah dia? Okey. Okey juga, alhamdulillah. Yang ni okey? Sebab ada jawapan kat Alhamdulillah. belakang kan? Boleh interrupt Soalan nombor 2. Okey, yang ini okey? Okey. Okey. Alright. Yang ni? Masih okey. Masih okey, alhamdulillah. Yang ni pun? Ya. Okey juga. Perlu tak perlu? Tak perlu. Okey, soalan nombor 3. Ruang cukup tak yang saya sediakan untuk kamu buat latihan ni? Cukup. Alhamdulillah. Cukup okey, kalau cukup alhamdulillah. Cukup. Okey, soalan nombor 3. Yang ni okey? Saya tak dengar. Ada okey ke tak okey? Soalan nombor 3 nak kena bincang ke macam mana? Nah. Okey, soalan nombor 3 bincang. Okey. Alright, soalan nombor 3. Diberi Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 2. Cari koordinat titik A yang mungkin dengan keadaan dy per dx sama dengan kosong. Seterusnya, cari nilai bagi d kuasa 2y per dx kuasa 2 tu. Itu pembezaan terbitan kedua di titik A. Okey. Right. So, di sini maklumat dah kata. Sekejap Okey. Maklumat kata kita ada y sama dengan x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 9x tambah 2. Soalan minta cari koordinat A dengan keadaan dy per dx sama dengan kosong. Okey, dy per dx pembezaan terbitan Pertama. Okey. dy per dx. Kita akan dapat apa kat sini? 3x kuasa 2. Okey, tambah. Bezakan 3x kuasa 2? 6x. Bezakan negatif 9x? Negatif 9. Negatif Okey. 9. Tambah 2 beza? Kosong. Pandai. Alright. Sekarang dia dah Alhamdulillah. bagi tahu nilai dy per dx sama dengan kosong. Okey, maknanya kamu samakan nilai ini dengan kosong, maka 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 9. Ini adalah bentuk persamaan Kuadratik. Okey, di mana di sini kamu boleh faktorkan 3 dulu. Dia akan tinggal x kuasa 2 tambah 2x tolak 1. Betul? Ya. Okey, maka boleh buat pemfaktoran. Sini ada x, sini ada x. Tolak 3. Tolak 3. Maafkan saya, sini tolak 3. Patut saya tak dapat. Okey, sini tolak 3. Sama dengan kosong. Disebabkan 3 ni pergi sana, hilanglah Jadi, x kuasa 2 tambah 2x tolak 3. Kita akan faktorkan dia. Dia akan jadi sini tambah, sini tolak. X yang pertama adalah 1, X yang kedua adalah negatif 3. Okey, jadi ada dua nilai X yang mungkin. Yang pertama 1, yang kedua negatif 3. Okey. Alright, so kita kena cari nilai Y dia. Ini nak kena cari Y, sini pun nak kena cari Y. Alright, tak apa. Kita pakai kalkulator. Alright, pakai kalkulator So, persamaan dia adalah X kuasa 3 dalam kurungan ataupun tak payahlah satu kurungan. 1 kuasa 3. Jadi berapa? 1 tambah 3 dalam kurungan 1 kuasa 2 tolak 9 darab 1 tambah 2.
Okey, kita akan dapat negatif Negatif 3. 3. Okey. Yang kedua, kita akan gantikan nilai ni dengan negatif 3. Alright. Sini. Delete. Dalam kurungan negatif 3. Kurungan. Sini kamu akan ganti nilai. Delete negatif 3. Sini akan kamu ganti nilai. Delete negatif 3. Right. So, kamu akan dapat 29. Betul? Betul. Mestilah. Sebab saya tekan kalkulator sama-sama dengan kamu. Okey. So, koordinat A yang mungkin. Yang pertama adalah 1 negatif 3. Yang kedua adalah A negatif 3, 29. Okey. Soalan minta seterusnya cari nilai bagi di pembezaan terbitan kedua di titik A itu. So, apa yang kamu patut buat adalah pembezaan terbitan kedua. Kita akan dapat apa ni? Beza 3x kuasa 2. Dapat? 6x 6x tambah tambah 6. 6. Maka untuk titik A 1 negatif 3 di kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan 6 darab 1 tambah 6. Maka kita dapat 12. Okey. So, untuk A yang seterusnya, negatif 3, 29 per dx kuasa 2 sama dengan 6 darab negatif 3 tambah 6. Negatif 18 tambah 6. Negatif 12. Okey? Senang saja. Soalan nombor 3. Alright, selesai. Saya proceed Latihan formatif 2.3. Soalan nombor 1. Boleh? Latihan formatif 2.3 boleh? Nombor 1 Kak. Nombor 1 boleh ke tak boleh? Nak buat sama-sama ke Tak macam boleh. mana? Boleh. Sama-sama. Cikgu terangkan. Kita buat sama-sama Okey. Okey. Dibagi kamu XY. XY sama dengan XY tolak 2x kuasa 2 sama dengan 3. Tunjukkan bahawa X kuasa 2 pembezaan terbitan kedua tambah X dy per dx sama dengan Y. Okey. So, di sini persamaan ini adakah dia dah dalam bentuk Y sama dengan sesuatu? Belum? Belum. Maka kita susun dulu. Saya tinggalkan XY sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3. Boleh? Okey. Okey. Maka Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3 bahagi X. Saya asingkan. Dia akan jadi 2x tambah 3 per X. Sampai sini? Boleh? Boleh. Alright. So, 2x tambah 3. Kita tak nak X dekat bawah. X kuasa berapa? Negatif 1. Negatif 1. So, soalan dekat sini ada nilai D. Yang ni terbitan kedua, ini terbitan pertama. Okey. Sini pun kita ada Y. So, Y kita dah ada. Ni Y. So, kita kena carilah dy per dx. Kita akan dapat 2x beza. Dapat berapa? 2. 2. Okey. Seterusnya sebelah dia beza dapat apa? Negatif Tolak 3x. Negatif 2. Negatif Kuasa negatif 2. Okey. So, kalau saya buat sekali lagi untuk terbitan kedua, saya akan dapat 2 beza dapat apa? 2. Kosong. Negatif 2 darab negatif 3. Negatif 6. 6. 6. Okey. X kuasa negatif 3. Okey. So, yang ni bentuk ni saya tak nak macam ni. Dia akan jadi 2 tolak 3 per X kuasa 2. X kuasa 2. Yang ini 6 per X Per kuasa 3. X kuasa. Okey.
Alright. So, kita dah ada maklumat Y, dah ada terbitan pertama, dah ada terbitan kedua. Okay. So, ini ada, ini ada, ini ada. X dengan X kuasa 2 tu saya kekalkan. So, dia suruh tunjukkan bahawa, maka saya gantikan dulu X kuasa 2. Ada tak terbitan kedua? Ada Apa nilai terbitan kedua kita? 6 per X kuasa 3. Okey, 6 per X kuasa 3 tambah X. Terbitan pertama kita apa? 2 tolak 3 per X Tolak kuasa 3 per X X kuasa kuasa 2. Okey. So, di sini mesti sama dengan Y. Y kita adalah 2X tambah 3 per X. Okey. So, kita potonglah. Sini ada X kuasa 2 dengan X kuasa 3. Yang tinggal bawah tu X saja, betul? Ya. So sini akan jadi 6 per X tambah 2 per X. tambah 2X tolak, saya kembangkan ni. Tolak apa? 3 per X. 3 per X. 3 per X. Okey. Maka 2X saya letak dekat depan. 6 per X tolak 3 per X. 3 per X. Dapat 3 per 3 per X. X. Maka nilai ni sama dengan nilai ni. Maka terbuktilah ini sama dengan ini. Cukup. Proven. Terbukti. Okay. Boleh? Okey. So, kalau soalan tunjukkan, kita mesti tunjukkan jawapan akhir kita mesti sama, sebelah kiri mesti sama dengan sebelah kanan. So, bila kamu dapat sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, mesti letak perkataan terbukti. Tapi kalau bahasa Inggeris, kamu letak proven. Okay? Okay ke? Alright. Okay. Soalan 1. Okay. Soalan nombor 2. Cikgu kalau tak letak tolak markah tu. Kalau tak letak, maksudnya kamu tak menjawab soalan lah. Sebab dia suruh tunjukkan kan. Jadi perkataan terbukti tu penting. Tak adalah saya nak kata tolak markah. Cuma saya ajar kamu the correct method lah. Okay, jelas Okey, ya cikgu. Jelas. Alright, soalan nombor 2. Yang ni ada masalah tak? Soalan yang pertama, A, 2A. Tak buat lagi ni. Senyap je. Okay. Okey. Okay, 2B. Okey. Okay. Okay. 2C. Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey. Tak okey boleh tanya Soalan nombor 3. Okey ke tak okey? Tak. Soalan nombor 3 tak okey? Tak. Tak. Okey, alright. Yang ni kita buat sama-sama. Okey, soalan nombor 3. Maklumat bagi fx sama dengan set x kuasa 2 tolak 5. Okey. So, set ni sebenarnya adalah x kuasa 2 tolak 5 kuasa berapa? 1 per 2. 1 per 2. Okey. So, soalan minta F tanda 3 dan F 2 kali tanda negatif 3. F tanda ni maksudnya terbitan pertama dibuat berapa kali? 1. Sekali. Kalau 2 kali tanda? 2 ni. 2 kali. Maka kita carilah yang pertama. F tanda X. Okey. Bagaimana kita nak bezakan ini? Ingat balik. 1 per 2. Kuasa ni boleh pergi depan. Ini ringkasan petua rantai tu. Okey. Saya bawa pergi depan dulu. So, 1 per 2. X kuasa 2 tolak 5. Okey. Kuasa mesti tolak apa? 1. Tolak 1. 1 per 2 tolak 1 berapa? Negatif 1 Negatif per 1 per 2. Okey, pandai. Negatif 1 per 2. Tapi kalau kamu guna kaedah ni, jangan lupa bahagian belakang beza dalam.
beza dalam. Okey, X kuasa 2 tolak 5. Beza dapat apa? 2x. 1. 2x. Okey, 2x. Right, so di sini 2 dengan 2 kamu boleh potong. Yang tinggal adalah X X. dalam kurungan X kuasa 2 tolak 5 negatif 1/2. Okey, saya cari dulu nilai bagi terbitan kedua. Okey, kalau terbitan kedua. Yang ini bagaimana kita nak bezakan kalau dah ada X dan dah ada kurungan ni. Yang ni yang saya kata ada dua polinomial. Polinomial ni macam mana kita nak kesan adalah apabila kita nampak sebelah kiri ada huruf X, sebelah kanan pun ada huruf X. Kita tak boleh nak darabkan. Kenapa saya kata tak boleh darab? Sebab kuasa negatif 1/2 tu. Maka di sini kamu kena guna kaedah petua pendaraban. Petua pendaraban. Okey. So, yang pertama kenal pasti dulu U adalah X, V adalah X kuasa 2 tolak 5 kuasa negatif 1/2. Du per dx kita akan dapat berapa ni? 1. 1. Pandai. dv per dx kita akan dapat Negatif 1/2 negatif X 1/2 X kuasa 2 tolak 5 tolak 5 kuasa negatif 3/2. 3/2. Beza dalam dapat apa? 2x. 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 Maka 2 dengan 2 boleh potong. Saya ringkaskan, dia akan jadi negatif x. Negatif x dalam kurungan x kuasa 2 tolak 5 kuasa negatif 3/2. 2. Okey. Maka terbitan kedua sama dengan U darab dv per dx. Okay, tak apa, saya tulis balik. U darab dv per dx tambah V darab du per dx. Okey. U kita apa? X. Okey, U kita adalah X. dv per dx. X. Negatif X. X kuasa 2 tolak 5 kuasa Okey. negatif 1/2. Alright, terima kasih. X kuasa 2 tolak 5 kuasa negatif 3/2. Tambah V kita berapa? X kuasa 2 tolak 5. Kuasa negatif 1/2. Negatif 1/2. Du per dx kita adalah 1. 1. Okey, so 1 kita tak payah buat apa-apa lah. 1 tak payah buat apa-apa. Okey. Right. So di sini apabila X darab negatif X, dia akan jadi negatif X kuasa 2. Okey. Alright. X kuasa 2 tolak 5 kuasa negatif 3/2. Sebenarnya dia adalah X kuasa 2 tolak 5 kuasa 3/2. Okey. Tambah. Sini sebelah kanan ni 1 per X kuasa 2 tolak 5 kuasa 1/2. Okey. So di sini bila dah ada terbitan pertama, dah ada terbitan kedua, kita buat penggantian. Maka terbitan pertama dia kata nilai X adalah 3. Maka saya gantikan, dia akan jadi 3 dalam kurungan 3 kuasa 2 tolak 5 kuasa negatif 1/2. Okey. So di sini 3 kuasa 2 9, 9 tolak 5 4 kuasa negatif 1/2 sama dengan 3 dalam kurungan 1/4 1/2. So kamu akan dapat 3/2. Saya laju. Boleh? Ini boleh kejar Boleh. Macam mana jadi 1/2 tu? Ingat, negatif bermaksud 1/. Okey, maka set bagi 4 nilai dia adalah 2. Alright, selesai F set 3. Seterusnya kalau dia minta F terbitan kedua negatif 3, maka kita buat penggantian negatif dalam kurungan negatif 3 kuasa 2
per negatif 3 kuasa 2 tolak 5 kuasa 3 per 2 tambah 1 per negatif 3 kuasa 2 tolak 5 kuasa 1 per 2. Maka di sini negatif 3 kuasa 2 berapa? 9. Okey, bahagian atas negatif 9 per negatif 3 kuasa 2 dapat 9. 9 tolak 5 4. 4. Set 4 2. 2. 2 kuasa 3 8. 8. Okey, tambah 1 per negatif 3 kuasa 2 9. 9. tolak 5 4. 4. set 4 2. 2. Okey, so di sini negatif 9 per 8 tambah 4 per 8 selesaikan dapat negatif 5 per 8. Okey. Alright. Jadi untuk kaedah ni, saya ceritalah. Sekurang-kurangnya mesti kamu boleh tahu nak bezakan di sini, nak bezakan di sini. Proses yang ini, kamu guna kalkulator pun saya terima. Maksudnya tak perlulah buat step by step, tak ada masalah. Yang ni pun pakai kalkulator saya terima. Ni kalkulator. Okey? Cikgu, Saya. yang dekat yang bezakan yang pertama tu kan X dalam kurungan X kuasa 2 tolak 5 dalam kurungan negatif 1, kuasa negatif 1 per 2 kan. Ya. Saya buat X per punca kuasa Boleh. dalam, Yang ni saya tak. Okey, boleh. Tak ada masalah. Maksud awak, yang ni dia akan jadi X per X kuasa 2 tolak 5 set Macam tu? Betul? betul. Macam ni Maksudnya kamu boleh, saya tak tulis dalam bentuk ni sebenarnya. Sebenarnya tinggal macam ni pun boleh, tapi sorry lah tak cantik pula. Saya tertinggal tadi. Per set X kuasa 2 tolak 5. Okey? Right, selesai soalan nombor 3. Okey. Saya sambung soalan nombor 4, nombor 5. Boleh? Nombor 4, nombor 5 boleh tak? Sekejap. Bagi tahu saya mana yang patut dibincangkan sahaja. Kalau kamu rasa kamu boleh buat, tak apalah. Saya proceed kepada soalan seterusnya. Okey, nombor 4. Macam mana? Nak? Tak perlu ke? Perlu? Tak perlu? Saya sambung. Boleh ke boleh? Terima kasih Hazman. Boleh Okey, nombor 4 boleh. Nombor 5. Boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Syukur. Okey, nombor 5. Okey. Nombor 6. A, B, C, D. Boleh buat? Yang pertama, Boleh. bezakan saja. Nanti samakan dengan kosong, cari nilai X. Boleh? Kalau boleh, saya sambung ni. Okey, latihan kendiri 2.7. Okey, 2.7 yang ni sudah masuk, apa nama ni? Tangent. Okey, soalan yang pertama. Yang ni saya dah bincangkan belum ada tu Dah. Dah kan? Yang ni saya dah bincangkan. Okey. Soalan nombor 2. Dah ke belum bincang itu? Belum, tapi saya rasa kamu boleh buat kot. Boleh? Ini. Perlu ke tak perlu? Tak perlu. Tak perlu. Tak. Okey. Latihan kendiri 2.8.
Untuk A, cari persamaan tangent dan normal kepada lengkung pada titik yang diberi berikut. Okey, perlu ke tak perlu? A, B, C, D. Macam mana? Perlu tak perlu? Dia kena masukkan nilai X je kan cikgu? Yang ni nanti kamu masukkan nilai X, kamu dapat M tangent. Lepas tu M tangent darab M normal sama dengan negatif 1. Negatif 1. Nak cari persamaan, guna Y tolak Y1 sama dengan M tangent M tangent X tolak tolak M X1. Okey, perlu tak saya buat yang mana-mana ke? Kalau kamu rasa okey, saya proceed je. Cikgu, cuba cikgu buat yang B. Yang mana? B. B. cikgu. Okey. Boleh. Dadu. Okey. So, soalan dadu Fx sama dengan X tambah 1 per X tolak 1. Okey, nak cari persamaan tangent, mesti cari terbitan pertama. Maka di sini X tambah 1, X tolak 1, kenal pasti. Yang ni pun saya kata polinomial dengan polinomial. Maka kita kena pakai petua pendaraban. Ain ada soalan? Petua pendaraban ke petua bahagian? Petua pembahagian. Maafkan saya. Pembahagian. Terima kasih. Okey. So, U sama dengan X tambah 1. V sama dengan X tolak 1. Maka du per dx, kamu dapat 1. dv per dx, kamu dapat 1. Maka nak cari terbitan pertama, rumus dia adalah V du per dx tolak U dv per dx per V kuasa 2. Ini petua pembahagian. Maka salin dulu V. V kamu adalah X tolak 1. Du per dx 1. Tolak U kamu adalah X tambah 1 darab 1 per V kamu adalah X tolak 1 kuasa 2. Maka bahagian atas saya kembangkan X tolak 1 darab 1, X tolak 1 lah. X tolak 1 tolak X tambah 1 per X tolak 1 kuasa 2. So, di sini X dengan negatif X hapus. Negatif 1 tolak 1, negatif 2 per X tolak 1 kuasa 2. Okey, maka ini adalah fungsi kecerunan tangent. Okey, disebabkan soalan kata pada titik 32, maka M tangent sama dengan negatif 2 per 3 tolak 1 kuasa 2. Okey. Cikgu. Saya? Yang apa kat terbitan tu kan dia punya du dengan dv tu dulu satu. Kalau contohnya kita buat dalam ni, kita tak tunjukkan kurungan satu dia. Maksudnya kita terus jadikan persamaan. Tak ada masalah. Boleh, Ain. Boleh je. Boleh. Yang ni saya nak tunjuk je saya buat penggantian. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Alright. So, yang ni 3 tolak 1 berapa? 2. 2 kuasa 2? 4. Negatif 2 bahagi 4? Negatif 1 per 2. Okey, negatif 1 per 2. Maka nak cari persamaan tangent, Y tolak, berapa nilai Y kita? 2 sama dengan negatif 1 per 2, X tolak 3. So, di sini Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 3 per 2 tambah 2. Kita akan dapat negatif 1 per 2X tambah 7 per 2. Okey. So, jawapan ni tak cantik. Saya naikkan 2. 2Y sama dengan negatif X tambah 7. Boleh faham persamaan tangent?
Tangent. Okey, persamaan tangent. Okey. Ada soalan untuk persamaan tangent? Cikgu atas sikit cikgu. Atas sikit. Saya kecilkan lah. Okey. Okey. Boleh? Boleh saya sambung untuk persamaan normal? Boleh cikgu. Boleh? Okey. Bagi persamaan normal, kita masih akan gunakan rumus ni lah. Y tolak 2 sama dengan, nak dapatkan M normal, negatif 1/2 darab M normal sama dengan negatif 1. Negatif 1. Maka M normal kita adalah 2. So, 2 saya gantikan dekat sini. Sini adalah X tolak 3. So, Y sama dengan 2X tolak 6 tambah 2. 2X tolak 4. Okey, selesai. Ini adalah persamaan normal. Okey. Macam ruangnya macam tak cukup Itulah, nanti kamu tampallah sticky note ke apa ke untuk Cukup akan cikgu, datang. cuma kena tulis kecil-kecil. Kena tulis kecil-kecil lah. Kino. Okey, boleh saya proceed? Boleh. Cikgu. Okey. Selesai soalan yang pertama. Okey, soalan nombor 2. Sekali lagi cari persamaan tangent dan normal kepada lengkung pada nilai X yang diberi. Ada tak yang nak kita buat sama-sama? Ke boleh buat? Tak okey. Yang ni lagi senang sebab dia dah bagi tahu dah berapa nilai X. Cuma dekat sini kita tak ada nilai Y. Betul? Betul. Macam mana cari nilai Y? Masukkan dalam persamaan nilai X. Masukkan dalam persamaan nilai X tu, maka kamu dapat nilai Y dia. Why? Okey, ada tak nak saya bincangkan mana-mana? Ke tak perlu? Alhamdulillah. Cikgu, Saya? try F boleh cikgu? Kau bagi aku yang hujung-hujung aja kan? Hujung ni tak buat lagi. Hujung je yang awak tak buat lagi. Okey, tak apa. Alright, so soalan F. Kita ada Y sama dengan X kuasa 2 tambah 3 per X tambah 1. Okey, yang ni polinomial bahagi polinomial. Pakai petua apa? Pembahagian. Pandai. Apa nilai U kita? X kuasa 2 tambah 3. Apa nilai V kita? X tambah 1. Tambah 1. Du per dx. 2X. Okey, pandai. dv per dx. 1. 1. Okey. Maka nilai dy per dx sama dengan salin dulu v. V kita adalah X tambah 1 darab du per dx. 2X. 2X. Okey. Alright, so tambah X kuasa 2 tambah 3 darab 1. So saya tak tulis lah. Perkan dengan X tambah 1 kuasa 2. Kuasa 2. Okey, so kita kembangkan bahagian atas. X darab 2X. 2X kuasa 2X. Okey, 1 darab 2X Tambah 2X. tambah 2X tambah X kuasa 2 tambah 3 per X tambah 1 kuasa 2. So di Cikgu. sini saya Tambah ke tolak? oh, terima kasih. Saya nampak tu. Saya nak tengok awak alert ke tak alert. Terima kasih. Alright. Siapa yang cakap tadi? Saya tak dengar. Edit. Siapa?
ID cikgu. Aidit. Alhamdulillah. Ayah ada kat rumah Okey, 2x kuasa 2 tolak x kuasa 2 berapa? X kuasa 2. X kuasa 2 tambah 2x tolak 3. 3. Okey. Per x tambah 1 kuasa 2. Okey, atas ni kita boleh faktorkan tak? Boleh. Boleh. Kalau boleh faktor, kita faktor So sini x, kita ada 3, kita ada 1. Sini negatif, sini positif. Sini negatif. Per x tambah 1 kuasa 2. Okey. Tak boleh potong juga. Tak apa, kita biar je macam tu. Alright, so kita dah dapat fungsi kecerunan tangent. Fungsi kecerunan tangent, iaitu nilai dy per dx. Jadi, apabila nilai x sama dengan 3, dy per dx sama dengan, okey, kita buat sama-sama teruslah. 3 tolak 1 berapa? 2. Okey, 3 tolak 1, 2. 3 tambah 3? 6. 6. 3 tambah 1? 4. 4 kuasa 2? 16. 16. So, dia jadi 12 per 16. Boleh kecilkan jadi? 3/4. 3 per 4. Okey. So, yang kamu dapat, ini adalah nilai M tangent. M tangent. Okey. Nak buat persamaan tangent, mesti kena ada koordinat. Okey, kita dah ada x3. Maka y kita sama dengan berapa ni? 3 kuasa 2 tambah 3 per 3 tambah 1. Okey, 3 kuasa 2 berapa? 9. 9 tambah 3? 12. 12 bahagi 4. 3. 3. Maka titik kita adalah 3. Okey. So, menggunakan titik 3, 3, y tolak 3 sama dengan 3 per 4 x tolak 3. Ini untuk persamaan tangent. Okey. Y sama dengan 3 per 4 x tolak 9 per 4 tambah 3. 3 per 4 x tolak berapa ni? 3, 4, 12. 3/4. 3 per 4. Maka saya bawa naik 4. 4 Tambah y. Sini tambah. Okey, tambah. 4y sama dengan 3x tambah 3. Ini adalah nilai persamaan tangent. Okey, bagi persamaan normal, y tolak 3 sama dengan, okey, kecerunan normal dah ada belum? Dah ada belum kecerunan normal? Belum kan? Belum. Okey. 3 per 4 darab mn sama dengan negatif 1. Maka mn sama dengan negatif 4 per 3. So, sini saya gantikan negatif 4 per 3. X tolak 3. Y sama dengan negatif 4 per 3x. Tambah 12. Oh, kini boleh potong. Tambah 4. Tambah 4. Tambah 3. So, dia akan jadi negatif 4 per 3x tambah 7. Saya nak cantikkan 3y sama dengan negatif 4x tambah berapa? 21. 21. Pandai. Okey. Ini adalah persamaan normal. Cikgu, Saya kalau tengok jawapan, dia akan samakan dengan kalau- kosong. tak. Maksudnya dia macam tak konsisten. Dia macam tak konsisten. Dia macam kadang-kadang dia bawa ke depan. Kadang-kadang 3y tambah 4x sama dengan 21. Ataupun kadang-kadang dia buat semua bawa ke depan.
So cikgu nak pilih mana? So sebenarnya saya nak yang mana? Okey. Macam ni. Pertama, saya kalau boleh saya tak nak jawapan kamu ada pecahan. Pecahan pada saya jawapan kamu macam tak berapa nak lengkap. Tak berapa cantik lah. Jadi cukup untuk kamu, contoh daripada sini kamu darabkan dengan 4. Dapat macam ni pun sudah cukup pada saya. Tapi sebenarnya, yang ni saya cakap tentang skema sebenar lah. Kalau kamu bagi Y sama dengan MX tambah C, iaitu bentuk ni. Sebenarnya bentuk ni pun dah cukup. Sebenarnya bentuk tu dah cukup. Cuma saya nak ajar kamu, biasakan diri kamu, kita tak nak jawapan pecahan. Kita nak jawapan yang kemas. Sebab sometimes kadang-kadang ada soalan dia kata, okay, X sama dengan 3. Cari Y di persamaan tangent. X sama dengan 3 ni lebih mudah kamu ganti dekat sini daripada kamu ganti kat sini. Faham tak maksud saya? Faham? Sebab dia tak ada menggunakan pecahan. Nanti jawapan kamu tak ada pecahan. Boleh faham tak maksud saya? Boleh. Jadi itu sebab kenapa reason saya tak nak jawapan kamu dalam bentuk pecahan. Semua jawapan kamu mesti dalam bentuk nombor bulat lah. Macam tu. Okay. Jadi tentang konsisten tak konsisten tu sebenarnya tak memberi apa-apa maksud pun. Tak ada apa-apa pun. Boleh Boleh cikgu. Okay. Alright. Bagus. Okay. Selesai bagi soalan F. Okay. Saya sambung. Soalan nombor 3. Okay. Perlu ke kamu rasa kamu boleh buat sendiri? Sama je macam atas tu kan. Tak perlu? Perlu ke tak? Nampak boleh. Boleh Okay. Boleh. Alright. So yang ni tak ada masalah. Soalan nombor 4. Tangent kepada lengkung Y sama dengan sekian-sekian pada titik 31 melalui titik K7. Yang ni yang saya kata tadi. Cari nilai K. Okay, boleh ke tak boleh ni? Macam tak. Okay. Tak, cikgu. Okay, yang ni saya buat sama-sama dengan kamu. Okay, dia kata tangent kepada lengkung pada titik 31. Okay, saya berhenti dekat situ dulu. Sekarang ni kita ada Y sama dengan X tolak 2 kuasa 2. Okey, bila soalan kata tangent kepada lengkung, dah ada belum fungsi kecerunan tangent? Belum kita tak ada. Maka kita kena cari dy per dx. Kamu ingat tu saja. Nak cari kecerunan tangent mesti buat dy per dx. Tetapi bagi soalan ini disebabkan kuasa 2, kita masih boleh buat pengembangan. Okey, so kembangkan dia, kita akan dapat x kuasa 2 tolak 4x tambah 4. Okey, maka nilai dy per dx dapat berapa ni? 2x. Tolak 4. 4. Okey. Ini baru dapat fungsi kecerunan tangent. Okey, ini fungsi kecerunan tangent. Okey, so pada titik 31 M tangent sama dengan kita gantikan tempat X dengan 3. Maka 2 darab 3 berapa? 6. Tolak 4? 2. 2. Okey. Ini adalah nilai M tangent. Kita mesti cari persamaan tangent. Sebab apa kita kena cari persamaan tangent? Sebab dia kata tangent, sini, tangent kepada lengkung melalui titik ni. Okey. Melalui titik ni. So, contohlah kalau saya lukis. Lengkung kamu bentuk macam ni. Katakanlah sini ada tangent. Contoh ni saya rakam saja. Katakan sini ada tangent. Dia kata tangent ni lalu dekat sini. Pada masa yang sama dia lalu titik ni. Iaitu titik ni koordinat dia adalah K7.
Koordinat dia adalah K7. Maka kita mesti cari dululah persamaan tangent. Mesti cari persamaan tangent. Dah ada kecerunan tangent. So, Y tolak 1 sama dengan 2. X tolak 3. Maka Y sama dengan berapa ni? 2x tolak 6 tambah Tolak 6 tambah 1. So, 2X tolak 5. 5. Ini adalah persamaan tangent. Okey. Kalau kamu dah ada persamaan tangent, so pada titik K7, apa yang kamu patut buat untuk dapat nilai K ni? Masukkan nilai Y. Masukkan nilai dalam persamaan tangent. Maka Y kita berapa? 7. 7 sama dengan 2 2K tolak Okey. 5. 5. Okey, maka boleh cari nilai K tak? Boleh. 7 tambah 5 12. bagi 2 2. 6. 6. Itulah nilai K. Boleh? Faham? Faham. Alhamdulillah. Okey. So, kalau saya dah terang 4A, agak-agak 4B kamu boleh buat? Dia kata normal kepada lengkung dx sama dengan 1 menyilang paksi x di titik A. Cari koordinat A. Yang ni sebenarnya bila kata menyilang paksi x di titik A, maksudnya kita ada apa? Yang ni ada nilai, sebelah dia nilai dia adalah kosong. Kenapa kosong? Paksi X. Sebab dia menyilang kat paksi X. Sebab dia menyilang dekat paksi X. Maka yang tinggal kamu nak cari adalah tanda soal ni sahaja. Okay. Saya rasa boleh cuba buat dulu untuk part B. Boleh. Okey. Boleh. Right, saya habiskan sikit lagi. Latihan kendiri 2.9. Okey, soalan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada tak yang nak saya bincangkan? Nombor 1 dah buat dah? Ke belum buat lagi ni? Belum. Belum. Okey, saya bincangkan satulah. Okey. Nanti yang lain kamu cuba buat sendiri. Okey, rajah di sebelah menunjukkan seutas gelang tangan yang boleh diwakili oleh lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah 4. Okey, ni. Right. Dengan keadaan titik A dan titik B terletak di atas gelang itu. Mana titik A, titik B? Ni. Sini ada titik B, sini kita ada titik A. Okey, garis AC. AC ialah tangent kepada gelang pada titik A dan garis BC pula ialah normal kepada gelang pada titik B. Dia ada dua maklumat berbeza ni. Yang pertama dia kata garis AC ialah tangent. Next kita ada BC ialah normal. Okey, saya tulis balik. AC tangent, BC normal. Okey. AC tangent pada titik A, normal pada titik B. Dua ekor semut berjalan masing-masing di sepanjang garis tangent AC dan garis normal BC dan bertemu pada titik C. Okey. Cari persamaan tangent pada titik A. Okey. Bagaimana kita nak cari tangent? Kita dah ada lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah 4. Okey, kelas. Macam mana nak cari persamaan tangent? Mesti buat apa? Pembezaan. Ya, pembezaan. Okey, dy per dx kita dapat 2x tolak tolak 3. 3. Okey, disebabkan tangent pada titik A, koordinat A apa?
1, 2. 2. 1, 2. Maka M tangent kita adalah 2 darab 2 Satu. 1 tolak 3. Okey, berapa dapat? 2 tolak 3? Negatif 1. Negatif Negatif 1. 1. Okey. Nak cari persamaan tangent, mesti masukkan Y tolak berapa? Y tolak 2. 2. Okey, sama dengan berapa kecerunan tangent? Negatif 1. Negatif 1. Okey. X tolak berapa ni? Tolak 1. Tolak 1. Maka Y sama dengan negatif X tambah 1 tambah 2. Selesaikan negatif X tambah 3. 3. Ni adalah nilai persamaan tangent. Okey, sampai sini boleh? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey, B. Untuk B, dia minta persamaan normal pada titik B. Okey, bila kata normal, mesti cari kecerunan normal. Maka, negatif 1 darab M normal sama dengan negatif 1. Berapa kecerunan normal? 1. 1. Okey. So, gantikan dalam persamaan. Y tolak 2 sama dengan 1 dalam kurungan X tolak 1. Y sama dengan 1 darab X. Ini sama je lah. Dia akan jadi X tolak 1. Negatif 2 pergi sana. Tambah 2. Tambah 2. 2. So, selesaikan. Dia akan jadi X Tambah 1. tambah 1. Ini adalah persamaan normal. Normal. Okey. Soalan C. Cari koordinat C, okey, iaitu titik pertemuan kedua-dua ekor semut. Okey, bila kata titik pertemuan, apa yang kamu faham? Persilangan. Ini kan persilangan kan? Bagaimana nak cari titik persilangan? Serentak. Okey, kaedah dia adalah persamaan Serentak. serentak. Okey, persamaan serentak. Maka Y sama dengan negatif X tambah 3. Y sama dengan X tambah 1. Saya samakan. Negatif X tambah 3 sama dengan X tambah 1. Okey, kumpulkan X. Sebelah sini dia akan jadi 2X. Sini 2. X kita adalah 1. Okey. Betul? Okey. Betul ke salah ni? Cikgu, Salah kan? Belum siap. cikgu. Saya? Yang B tu kan dia kata kat titik B. Alhamdulillah. Saya saja je. Biarkan kamu ikut je saya ni. Bagus. Alhamdulillah. Tak tidur lagi Okey. Titik B. Pandai pun. So sekarang apa yang saya patut betulkan? Y tolak 4. Y tolak 4. Alhamdulillah. Terima kasih. Y tolak 4. Sini. X tolak 3. X tolak 3. X tolak 3. Okay. Alright. Bagus. Alert dah tu. So, sini sepatutnya dia akan jadi tolak 3 tambah 4. Still dapat tambah 1. Okay. Boleh faham ni? Boleh. Okay. Alright. So, di sini bila kamu selesaikan, kamu akan dapat nilai X adalah negatif 1. Untuk koordinat mesti ada Y kan? Maka Y sama dengan koordinat C. Y sama dengan kejap kenapa saya rasa macam lain Bukan satu je. X je. Kejap
Sini pergi sana. Sepatutnya X sama dengan 1 lah. Tapi mana, kalau ikut gambar rajah, X kamu bukan 1 ni. Okey. Sebenarnya ada satu salah lagi. Awak rasa salah kat mana ni? Saya dah tahu, cepat. Rasa-rasa kat mana lagi yang kita sebenarnya buat kesalahan. Menyebabkan dekat sini yang ni salah. Yang ni betul. Maksudnya ini salah. Kenapa masih salah? Dia 3 tambah 4. Ingat, dia nak kecerunan normal di titik B. Apa yang salah? Itu masih 1 ni sebenarnya kecerunan normal di titik apa? A. 1 ni adalah kecerunan normal di titik A. Okay, alright. So dekat sini nampak sebenarnya kita memang kena hati-hati. So M tangent untuk di titik B sama dengan 2 darab 3 tolak 1. Maka kita akan dapat 5. Alright. So M normal kita akan dapat 5 darab M normal sama dengan negatif 1. Maka M normal kita adalah negatif 1/5. Y tolak 4 sama dengan negatif 1/5 X tolak 3. So Y sama dengan negatif 1/5 X tambah 3/5 tambah 4. So sama dengan negatif 1/5 X. 5 darab 4, 20 tambah 23/5. Okay. So nak cantik, 5Y sama dengan negatif X tambah 23. Okay. So sini saya kena betulkan. Sini sepatutnya 5Y sama dengan negatif X tambah 23. Okay. Macam mana nak selesaikan? Penggantian. Kita gantikan Y. Okay. So 5 darab negatif X tambah 3 sama dengan negatif X tambah 23. Negatif 5X tambah 15 sama dengan negatif X tambah 23. Kumpulkan, dia akan jadi negatif 4X sama dengan 23 tolak 15, 8. X kamu adalah negatif 2. Okay? Okay. Alright. Jadi nak dapatkan nilai Y, Y sama dengan negatif 2 tambah 3. Kita akan dapat 5. Maka koordinat C adalah negatif 2, 5. Okay. Selesai soalan. Ini dan ini. Okay. Alhamdulillah tepat pukul 10.05. Untuk soalan yang seterusnya, soalan 2, 3, 4 dan 5, boleh cuba buat dulu. Okay, weekend ni ada masa cuba buat. Tolong maklumkan kawan-kawan kamu, saya rasa baru 46 orang ni. Separuh tak masuk kelas ni. Okay, tolong maklumkan dia orang lah, masuklah kelas. Sekurang-kurangnya dengar. Okay, hari Jumaat pagi, boleh saya nak bentangkan kertas 2 boleh? Ada kelas cikgu. Ada kelas? Kelas apa? Kamu ada kelas hari Sabtu pagi? Sabtu ke Jumaat cikgu? Sabtu pula. Jumaat. Jumaat pagi. Jumaat pagi ada kelas Tak ada. Ada. Boleh Tak saya sure nak lagi, buat cikgu. kelas tambahan. Sekejap cikgu. Senyap je. Ain je respon. Yang lain ni mana? Cikgu esok pagi bukan MX ke cikgu? Esok pagi saya nak sambung ni pembezaan.
Saya nak bentang kertas 2. Kamu punya Cikgu nak buat peperiksaan hari macam tu. hari tu Hari tu kertas 1, ni kertas 2 Hari tu kertas 1, yang ni kertas 2. Setakat ni